الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ربي وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه الأنيب. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam rumah Allah mendapat keberkatan daripada Allah dan rahmatnya, insya-Allah. Wa qala musannif rahimahullahu taala di dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin, di dalam babul awal fi bayanil aqidati, bab yang pertama pada menyatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu di dalam bab tauhid, tuan-tuan, ataupun bab usuluddin, ataupun dalam bab akidah. Jadi tuan-tuan sudah maklum bahawa pertama ilmu yang kita perlu belajar itu adalah ilmu fiqh. Yang keduanya ilmu tauhid. Yang ketiganya ilmu tasawuf. Jadi untuk kita nak memandu supaya kenderaan itu sempurna, maka hendaklah ada tiga-tiga ilmu ini yang kita tuntut untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, di dalam ilmu akidah yang kita pegang itu untuk kita mengenal hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan disebutkan oleh musannif di dalam kitabnya, supaya menguatkan pegangan kita kepada agama, ataupun dengan erti kata maknanya, setiap apa yang kita buat amal ibadat itu pasti ada suatu perkara yang kita nak cari. Jadi kita mengaji ilmu tauhid untuk kita memudahkan dan meyakinkan kita ilmu yang kita belajar dengan ilmu tauhid ni tadi, supaya kita boleh membawa diri kita ini untuk mengenalnya Allah di dalam amal ibadat dan kesempurnaan. Bahkan para ulama menyatakan kita mengaji ilmu tauhid ini untuk meyakinkan kita itu dengan Allah. Dan wajib atas orang yang aqil, orang yang aqilun, orang yang berakal, dan balighun, orang yang baligh apabila umurnya 15 tahun, bahawa mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala wahdahu la syarika lahu, artinya esa tiada yang menyengutui baginya. Wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu hayyu wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kita doa habis sembahyang maghrib ataupun habis sembahyang subuh, kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku ila akhir, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, setiap kali kita memperbetulkan ataupun setiap kali kita mentajdidkan, memperbaharui akidah kita, setiap kali sembahyang, bahkan di dalam sembahyang kita dah baca dah ketika mana takbir, yang kita memperakui segala sembahyang dan amal ibadat kita, tuan-tuan, tetapi tidak mendatangkan keyakinan kepada diri kita. Kita takbir, tuan-tuan, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah sampai habis, tuan-tuan, tetapi dia tidak membawakan keyakinan ketauhidan kepada Allah, keyakinan kita yang kuat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kekurangan ataupun kelemahan
ataupun kecetikan ilmu kita di dalam memahami hakikat di dalam ilmu tauhid. Jadi di sini disebutkan wahdahu la syarikalah. Maknanya esa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu pada zatnya dan juga pada sifat dan segala perbuatannya, iaitu segala perbuatan disebutkan sebagai af'alullah. Segala perbuatan Allah ataupun disebutkan sebagai af'alul ibad, perbuatan hamba. Jadi tuan-tuan, segala perbuatan kita yang berlaku, gerak-geri yang apa yang berlaku kepada kita itu tertakluk kepada af'alullah. Segala perbuatan Allah Ta'ala yang telah dinisbahkan kepada suatu orang hamba dan manusia. Apabila kita lihat di dalam sifat-sifat ilmu tauhid, sifat-sifat yang wajib ke bagi hak Allah Ta'ala, maka sifat yang disebutkan sifat af'alullah ni tuan-tuan, yang disebutkan segala perbuatan Allah Ta'ala itu kepada hambanya, dia panggil af'alul ibad, perbuatan hambanya, maka disebutkan di dalam kitab ilmu tauhid, iaitulah sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Jadi ketujuh sifat ini tuan-tuan disebutkan sebagai sifat ma'nawi, yang mana setiap qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam, setiap gerak-geri kita itu hanya sahaja daripada keizinan Allah Ta'ala. Maksudnya kita mengesahkan diri kita ini, kepercayaan kita bahawasanya Allah Ta'ala itu tunggal. Kudratnya Allah, berkuasanya Allah Ta'ala. Maka berkuasa yang ada di atas diri kita disandarkan di dalam diri ini, bergerak tu pun dengan Tuhan. Kudrat, berkehendak, kudrat berkuasa, iradat berkehendak. Ilmun, mengetahui. Innallaha alimun bidhatis sudur. Dalam Al-Quran sebut innallaha alimun bidhatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui sesuatu apa yang tersembunyi, Allah Ta'ala mengetahui sesuatu apa yang ada di dalam hati kita. Maknanya ilmu Allah Ta'ala ni alimun, yang mengetahui. Maka Allah Ta'ala ini lebih daripada mengetahui segalanya. Walaupun apa yang ada dalam hati kita yang nak dikeluar kita cakap itu pun Allah Ta'ala tahu. Yang pertamanya disebutkan dalam kitab yang lain, yang tertakluk kepada wahdahu la syarikalah. Adapun makna esa Tuhan pada zat, iaitu menafikan segala kam muttasil pada zat. Kam muttasil, kam bahasa Arab, kam muttasil. Muttasil ni berhubung, kam ni berapa yang berhubung dengan Tuhan. Maksudnya tuan-tuan, zat Allah Ta'ala ini kita menafikan tidak ada berhubung dengan sesuatu. Zat Allah Ta'ala ini laisa kamitsli syai'un was sami'ul basir. Maha suci Allah Ta'ala terpelihara daripada segalanya sesuatu. Maka zat itu tidaknya bersambung, yang tidak bersambung-sambung, seperti mana disebutkan tiada zat Tuhan yang bersusun daripada darah, daging, urat dan menafikan segala yang adanya kepada Tuhan. Jadi maknanya yang adanya kepada Tuhan, yang dikatakan zat Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah boleh dilihat dengan matanya, ataupun tidaklah ada kepada tulang daging dan diumpamakan kepada manusia, tetapi asal wahdaniyat itu berdirinya dengan sendirinya. Fardun la nadhira lahu, fardun la nadhira lahu, iaitu ta'aluk kepada sifat apa? Kepada sifatnya wujud. Fardun la sat, fardun mana dia? Ya, fardun la nadhira lahu, artinya tunggal tiada baginya banding. Tunggal tiada baginya bandingan, yang tidak ada bergantung kepadanya, melainkan berdiri dengan zatnya. Yang ketiganya adzaliyun la bidayata lahu, artinya syada, artinya sedia, tiada baginya permulaan. Tidaklah bagi Allah Ta'ala permulaan. Dalilnya ya awwalul awwalin, apa? Ya awwalu, ya al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, dan awal dan akhir dan segala-galanya.
Sedia tiada baginya permulaan, maksudnya Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Adapun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang nak dijadikan dia ada permulaan. Permulaan dengan arti makna kata ta'alluq kepada sifat innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Jadi tuan-tuan, kita ni ada permulaan dia. Permulaan dia duduk dalam perut mak. Tetapi permulaan kehidupan kita yang awal itu tertakluk kepada alamul arwah. Betul tak tuan-tuan? Sebelumnya adanya kita, sebelum ada dirinya kita, maka diri kita ini berada di dalam arwah. Tetapi bagi Allahnya Subhanahu wa Ta'ala itu tiada permulaan, yang ada dengan sendirinya. Ya awwalul apa? Wal awwalu wal akhiru, dan dialah yang awal dan akhir, wal zahiru wal batinu. Permulaan adanya kita itu di dalam alam arwah yang sebelum masuk dalam kandungan mak lagi dah ada dah dalam alam arwah. Kita pun tak tahu apa benda tuan-tuan. Dan anak kita yang nak adakan diadakan Allah Ta'ala pun dah ada dah. Sebab apa? Kita ini hadisun. Hadisun maksud dia baharu. Siapa baharu? Kita ni baharu. Sebab apa kita baharu? Sebab ni kita akan dimatikan, akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Binasa ni macam mana? Binasanya diambilnya keluar roh daripada jasad kita. Bila keluar roh daripada jasad kita, jasad kita nak duduk tahu mana? Jasad kita duduk dalam kubur, maka binasalah jasad tu tadi. Binasa tu macam mana tuan-tuan? Binasa dengan hakikatnya tidak berroh, maka tidak bernyawa, tidak boleh bergerak. Sebab itulah apabila seseorang dia mati, maka yang akan menguruskannya itu adalah orang yang hidup. Kita akan urus jenazah. Tetapi Nabi SAW, tuan-tuan, disebutkan oleh Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas, ketika mana mereka memandikan jenazahnya Rasul SAW, bila nak mandi jenazah tuan-tuan, Nabi apabila wafat dengan memakai pakaian jubahnya dan dimandikan dengan pakaian itu tadi, bila Sayyidina Ali kata apabila kami nak mengalihkan Rasulullah, maka seolah dialihnya dengan sendiri. Dia tuan-tuan, apabila kami nak mengangkatnya badan Rasulullah, seolah Nabi mangkit sendiri. Begitu yang ada kemuliaan kepada Rasulullah. Kadang-kadang nak mangkit bagi cempung, nak mangkit mengiring ke mana, maka Sayyidina Ali kata seolah-olahnya pergerakan itu hanya Rasulullah bergerak sendiri. Kami hanya semua memegang sebagai adat kata untuk digerakkan. Tetapi hakikatnya bila kami mengangkat bau Nabi, maka diangkatnya sendiri tuan-tuan. Allah tuan-tuan, itunya Rasulullah. Tapi kalau kita mati, mana boleh jadi macam tu tuan-tuan. Orang tolong kena angkat, berat pula tu, taik banyak dalam perut, kena buang najis ke semua. Contohnya tuan-tuan, apabila dikapankan seseorang, bila dah kapan tuan-tuan darah keluar banyak, tak boleh, kena mandi, kena basuh lain. Yalah kalau orang mandi jenazah dia tahu tuan-tuan. Syarat sah satu orang ni, maka dia kena dimandikan. Dimandikan dengan buangkan segala benda-benda yang ada dalam perut dia, taik segala najis kena tekan. No? Kena buang najis semua tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak bagi bersih. Sebab apa nak bagi bersih? Sebab roh ni dia bersih. Dia nadhifun, bersih daripada segala kotoran. Sebab apa bersih? Sebab mai daripada bersih, nak jumpa Tuhan pun kena bersih. Tu sebab dia. Mai bersih daripada roh, nak pergi jumpa Tuhan pun dia kena bersih tuan-tuan. Kena bersih, kena mandi, kena sabun pula. No, kena mandi ayak daun bidara pula, sabun badan. Maka tidak ada kuasa daya upaya kita, melainkan orang yang mati itu dia melihat orang yang memandikan dia. Kita kena ingat tuan-tuan, orang yang mati bila siapa mandi dia tengok tuan-tuan, dia tengok siapa duk mandi dia. No, jangan buat lebih kurang, selok sini selok sana, aibnya jangan duk cerita. Bila orang yang mati tuan-tuan, ada disebut di dalam hadis, apabila satu orang mati, maka roh dia melihat orang yang memandikan dia. Angkat pelan-pelan, tangan dia jangan kepak terus, pelembut pelan-pelan. Makna dia,
Para ulama mengatakan kalau kita nak memandikan jenazah itu, mandilah seperti mana dia yang masih hidup. Angkat pelan-pelan, ini tolak gitu lah. Kalau dia hidup, boleh buat gitu. Dia sepak kepala kita lah tuan-tuan. Betul tak? Bila roh ada di dalam dahsyat, maknanya Allah Ta'ala mengajak kita, ajak kita walaupun orang mati pun kena ada adab. Maksudnya kena bagi dia elok sempurna ke semua. Tambah kita nak adab dengan orang yang hidup. Macam tu juga tuan-tuan. Jadi maka sebut di sini tuan-tuan, kita ini hadisun yang baharu, yang akan kekal, yang mati. Setengah para ulama sufi mengatakan kita tidak mati, cuma berpindah kepada alam arwah, kepada alamul barzakh, tu saja. Roh ni keluar. Jadi kalau nak bagi mudahnya orang memandikan jenazah kita, maka kita beramallah segala amalan, mudahan diri kita ini dimudahkan dimandikan oleh satu orang dan tidak membebankan kepada orang. Matinya orang beriman tuan-tuan dimandikan dengan mudah, tak ada susah payah. Angkat pun senang, ringan lagi. No? Orang yang beriman dah. Mati ni angkat pun ringan. Tak gaduh ramai-ramai tanggung tuan-tuan. Ni setengah-tengah orang duk angkat mandi, orang angkat orang apa? Angkat orang mayat ni. Berat nampak mayat dia ni. Berat sungguh. Berat apa? Berat ke dosa lah tu. Tu masalah dia. Dosa banyak dia berat tuan-tuan. Nak jalan pergi kubur dia tak mau. Sehingga para ulama sufi, orang yang banyak buat dosa, dia tak mau masuk dalam kubur. Angkat 10 orang tu dia lenguh bau. Dia tuan-tuan. Tu tak masuk dalam kubur. Tak masuk dalam kubur memang kena azab dah. Orang hak angkat tolong rasa azab dia. Siap. Tu dia tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar cerita tak? Pernah lah tuan-tuan. Kamai kawan-kawan kita angkat kubur. Mayat dia ni penat. Angkat berat sungguh. Takkan nak sampai kubur berpeluh. Ini dia tuan-tuan. Tu tanda azab. Azab bukan dekat dia, dekat orang hak angkat pun kena siap. Tambah nak masuk dalam kubur sekali lagi kena. Beringat bagi elok-elok tuan-tuan, yakin akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman ni tuan-tuan, para ulama menyatakan orang yang beriman dengan Allah, terutamanya para auliya salihin, kalau kita angkat dengan jari pun boleh angkat jenazah mereka. Ya, tu dia tuan-tuan. Kalau para wali meninggal, kita pegang macam ni pun tak rasa, seolah-olah kita memegang seperti mana kapas ya tuan-tuan. Ini yang disebutkan oleh para ulama salafus salihin. Mati orang yang beriman, paranya wali, kalau kita angkat dengan jari sekecil ini pun kita boleh angkat. Ringannya mereka. Sebab apa ringan? Sebab malaikat dia tolong angkat. Sebab tu ringan. Orang beriman angkat jari sikit pun boleh rasa ringan. Hak tadi berat siapa? Malaikat tak kelapak nak angkat dah, menyigan. Amal ibadat menterak. Puasa pun tinggal. Tu dia. Jangan risau lah tuan-tuan. Jangan risau. Masuk dia risau di sini. Risau atas diri kita lah, satu hari kita nak mati. Nak pergi kubur juga tuan-tuan. Jadi kita ni hadisun, benda yang baharu yang akan dibinasakan. Tetapi hakikat sebenarnya tuan-tuan, yang dikatakan binasa di sini hanya berpindahnya ke alam arwah. Masuk di dalam kubur, binasa tak kita? Tidak akan binasa. Sebab apa? Sebab bila kita orang yang menjaga amalan, maka jasad kita tak akan dimakan ulat. Sikit abu ulat tak akan sentuh badan kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebabnya amalan itu telah mengawal orang yang telah melakukan amal ibadat. Ayahnya Syekh Muhammad Alawi. Ayahnya Syekh Muhammad Alawi. Bapa dia nama Alawi bin Muhammad bin Alba. Syekh Alawi. Syekh Alawi ni tuan-tuan, tok guru kepada para ulama yang ada di Malaysia kita. Syekh Alawi tuan-tuan. Syekh Alawi ni satu orang ulama besar dan satu orang wali. Jadi kalau tuan uji saya Syekh mungkin sempat mengaji dengan dia. Orang yang duduk ngaji Mekah ni semua dah ngaji. Jadi ketika mana tuan-tuan, ceritanya di sini, ketika mana mereka nak meninggal lama dah 50, 60, 80 tahun, 90 tahun dah rasanya lama dah. Jadi tuan-tuan, apabila kan kubur di Mekah ni tuan-tuan, dia bertingkat-tingkat. No. Jadi bila dia tarik jenazah dia tu nak keluar, nak pindah bagi orang lain masuk tuan-tuan, dalam riwayat, bila tarik tuan-tuan, bila tarik jenazah yang sama ada sejak mana mati sampailah sekarang, sikit pun tak cedera apa.
Kun ulat nak sentuh apa pun tak ada. Macam mana dimandikan ketika mana mati? Ketika itulah sama juga dalam dah hampir. Kita kata masa tu depa angkat dia pun 6 masa buka tu pun dah 60 70 tahun dah tuan-tuan. Sikit pun tak terusik diri dia. Bahkan apabila orang buka ni tuan-tuan pegang balik bau tangan wangi lagi. Tu dia sampai tahu tu. Maknanya orang dekat dengan Tuhan ni Allah Ta'ala anugerahkan satu nikmat yang cukup baik kepada diri dia. Bahkan dekat kubur tu bau wangi. Ada satu orang para wali meninggal tuan-tuan. Bila dia meninggal, dia kebumikan jenazah dia. Bila dia kebumikan jenazah dia tuan-tuan, tukang yalah korek kubur ni, angkat jenazah tu tadi tak dalam kubur, ambil tanah tutup. Bau wangi, tanah tu bau wangi. Balik mandi pun bau wangi habis kain baju. Dia sampai tahu tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya yang memimpin dia masuk dalam kubur tu tadi adalah para malaikat. Para malaikat mengomun semua, ngomun dia tu, angkat dia masuk dalam kubur. Sebab tu dah bau wangi. Terlalu kejap manusia dia. Malaikat terlalu ramai. Malaikat terlalu ramai sampai ke langit duk rabut-rabut rabut-rabut jenazah dia. Sebab itulah bau wangi tuan-tuan. Dan ada satu cerita juga berlaku kepada para wali. Bila mati dia tuan-tuan, awan berteduh di atas kubur dia. Bila nak mengkapankan kan, mengebumikan, awan atas kubur. Allah tuan-tuan. Kita ni jadi macam mana tuan-tuan? Masa kita matilah tuan-tuan, nak dikebumikan jenazah kita ni, macam mana keadaan dia tuan-tuan? Satu orang nak mati ni tuan-tuan, yang pernah saya tengok terberak kelok trik pun ada tuan-tuan. Orang nak mati, kelok trik kut kain, sakit dah tu. Habis basah kain busuk, ya Allah, kesian kat dia. Umur dah tua lah, dalam 65 tahun tuan-tuan. Kain basah terkencin. Ada kawan kita cerita, ada satu orang mati duduk kangkang macam tu, dalam kelambu. Perut habis, muka, mata merah menyala, terbeliak. Lepas tu, nak pelipat payahlah, dah mati lama, tak tahu dia duduk dalam mana, rupanya duduk dalam rumah, duduk dalam bilik dia. Dah mati lama, perut kembung, duduk macam tu, terbeliak mata. Orang nak mandi payah pula. Keras ni, duduk tu. Nak buat macam mana? Urut dengan minyak pula. Ni urut dengan minyak. Dengan minyak apa? Minyak bidara lah. Bagi lembut. Kalau tak urut, duduk macam tu. Jenuh nak buat kapal besar ni. Jenuh korek. Jenuh buat besar dia. Dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok keadaan orang yang mati elok dia macam ni, orang yang mati buruk dia macam ni. Kita pun taklah nak pergi cari keburukan dia. Bila tengok balik, sembahyang Jumaat pun tak pergi. Tu dia. Sembahyang Jumaat tak pernah mai langsung. Sembahyang Jumaat tak pernah mai, fardu taubat tak mai terus lah. Kan? Apa dia? Betul tak? Bahkan ada juga satu orang mati tuan-tuan di sebelah peralih. Cerita kawan-kawan kita. Ajin main masjid dah. Ni kaki masjid. Mai masjid. Sembahyang apa semua. Tapi bila nak mati tuan-tuan, terentak naik berdiri terus. Bila nak mati tu, ni badan terangkat duk tidur, terentak mutu terus. Merah muka, jatuh balik. Ada juga. Tu kira main masjid bukan tak main. Jadi kita yang main masjid pun kita kena berhati-hati lah tuan-tuan. Jangan duk rasa kita main, kita rasa aku ni seorang boleh masuk syurga Tuhan. Belum lagi tuan-tuan. Sebab nak masuk syurga Tuhan ni dengan apa? Mudah saja. Para ulama sufi menyatakan orang yang nak dapat masuk syurga Allah Ta'ala adalah dengan rahmat dan keredaan Tuhan. Itu saja. Bila Allah Ta'ala bagi rahmat, Allah Ta'ala redha dia, masuk syurga. Bukan dengan daya upaya kita. La hawla wa la quwwata illa billah. Itu dalil yang menyatakan bahawa kita ini hadisun yang akan mati dengan kesudahannya maut. Banyak rajin amal ibadat amalan, kekallah jasad kita tidak akan diusik oleh ulat. Salah satu amalan disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar, yang akan badan ni tak akan dimakan oleh jasad ketika mana mati. Rajin-rajinlah baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Mudah ya. Rajinlah baca. Hak boleh hafal, hafallah. Dan ada dalam riwayat hadis Nabi SAW,
yang disebutkan dalam kitab Muntahassul oleh Imam Abdullah Al-Lahji. Dia menyatakan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam nak tidur, ada dalam riwayat sebutkan sebelum Nabi nak tidur dia akan baca surah Sajadah dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca surah tu sebab apa? Baca surah tu dia tidak akan azab di dalam kubur dan dijauhkan mati dalam keadaan yang terkejut. Fujaah. Fujaah ni mati terkejut. Mati dalam keadaan terkontak. Allah Taala akan jauhkan. Hafailah surah tu. Tak boleh hafal, buka baca. Tak boleh baca, pasang CD dengar. Boleh belakang ketiak. Ketiak boleh banyak benda tuan-tuan. Tapi eloklah kalau tuan-tuan boleh baca. Kita bacalah tuan-tuan. Sarmadiyun la nihayata lahu, kekal tiada baginya kesudahan. Kekal yang tiada kesudahannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiada ada akhir, tetapi hakikatnya menafikan. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan baginya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini yang kekal dengan tiada ada akhirnya. Sarmadiyun la nihayata lahu, kekalnya Allah Ta'ala tiada baginya kesudahan. Bila ada kesudahan itu, maka tertakluknya itu kepada manusia. Kita adanya awal dan adanya akhir kita. Akhir kita iaitu macam mana? Akhir kita bertemu dengan Tuhan. Munazzahun an musyabahatil makhluqi, maha suci Tuhan daripada bersamaan dengan segala makhluk yang baharu. Dalilnya mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang baharu, sama ada dari segi zatnya ataupun yang apa tertakluk di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kita nak baca cepat sikit tauhid tuan-tuan. Tauhid ni kalau nak urai satu-satu boleh tuan-tuan, tapi tuan-tuan kena bersedia betul-betul lah. Ngaji tauhid ni dia memang dia panjang sikit. Kalau kita mengaji khusus kitab tauhid tuan-tuan mungkin ngaji dengan Tuan Guru Saleh Syekh, kitab Baqaratul Amani. Tu Saleh kata faham hak depan tu. Faham. Kalau tanya mungkin sangkut tu. Tauhid ni faham? Faham. Kaji Saleh Syekh tanya, faham tu? Boleh tu? Boleh. Boleh tanya memang sangkut punya. Tu tauhid memang macam tu tuan-tuan. Dengar siapa dia orang tak tahu. Tapi syarat dia kita kena mengaji tauhid sebab tahu nak pegang kepada akidah. Hak tu ajar dia tuan-tuan. Kita kena mengaji Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abdul Mansur Al-Maturidi mengasas kepada ilmu tauhid tuan-tuan. Jadi kita mengaji ni bukan nak bahas, kita mengaji ni untuk kita tahu reti. Untuk amal kita mudah, sempurna nak sembahyang amal ibadat kita. Mukhalafatul hawadis, maksud dia Allah Subhanahu wa taala tidak bersama dengan baharu, tidak bersama dengan makhluk apa sekalipun. Maka di dalam Al-Quran disebutkan tidak ada di dalam dunia ini dua Tuhan, sama ada Tuhan di langit ataupun Tuhan di bumi. Dalam Al-Quran disebutkan tidak ada dua Tuhan, sama ada Tuhan di langit ataupun di bumi. Kalau adanya dua Tuhan, maka rosak binasalah segala muka bumi ini tadi. Binasa tak tuan-tuan? Binasalah tuan-tuan. Apabila dalam dunia ni ada dua perintah, dua Perdana Menteri, hak ni nak ni, hak ni nak ni, pening kepala lah. Nah, itu segi adat kita fikir kepada manusia. Laisa kamitslihi syai'un was-sami'ul alim. Artinya tiada sesuatu yang seumpamanya Allah yang mendengar dan yang melihat. Wa huwas sami'ul alimun, was-sami'ul alim, maha mendengar dan lagi maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar tidak boleh diumpamakan dengan telinga dan melihat tidak boleh diumpamakan dengan mata, tetapi boleh disebutkan sebagai itu takdir kudratnya Allah Ta'ala. Tu saja. Mendengar, kita dengar dengan telinga, melihat dengan mata, tetapi mata kita tidak boleh menemesi suatu benda yang ada di halangan di hadapan kita. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan, yang melihat bukan dengan mata, yang mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan zatnya yang maha suci dan maha mulia. Laisa bijismin musawwarin, tiada Allah Ta'ala itu berjisim dan berupa, menafikan segalanya. Menafikan segalanya. Tidaklah Allah Ta'ala itu berjisim yang berupa, yang boleh dinampak. Seperti mana para ulama menyatakan kepada agama-agama yang lain, mereka nak melihat Tuhannya, maka mereka ciptalah sesuatu yang boleh dilihatnya.
Agama ni tuan-tuan, Tuhan dia perut buncit. Bagi nampak. No? Nak nampak dengan mata. Agama satu lagi, Tuhan dia tangan banyak. Kelepiak kata, merewang kata. Nampak tangan Tuhan. Agama ni tuan-tuan, Tuhan dia perut buncit, bagi makan buah limau. Tuhan makan buah limau. Nak bagi nampak dengan mata. Siapa makan, yang makan buah limau tu siapa? Orang Melayu lah, lebih curi. Kan? Dulu budak-budak tuan-tuan. Cina duk sembah kan, letak buah limau. Lepas tu pi ambil makan, basuh dulu balik makan. Cina kata, ini Tuhan sudah makan limau. Makan limau. Apa kita lah siapa? Ada? Allah tuan-tuan. Zaman budak-budak jahat sungguh no. Yalah tuan-tuan, dia tak tahulah. Macam tu lah. Maksudnya tuan-tuan, agama yang lain mereka itu nak melihat Tuhan dengan mata mereka. Sebab itulah mereka binanya tokong. Main zaman Samiri, iaitu zaman siapa? Zaman Nabi Musa. Musa naik tadi Bukit Jabatur Sina. Samiri ini buat apa? Buatnya Tuhan daripada buatnya Tuhan daripada anak lembu. Anak lembu tuan-tuan, anak lembu ni tadi jadi tokong. Tokong daripada apa? Daripada mah. Sembah mah pula. Yang syoknya mah ni boleh bercakap. Sultan sebab apa? Syaitan masuk dalam mah tu tadi. Dan bila syaitan ni masuk, dia boleh bercakap. Nabi baru tinggal berapa hari lah. Siapa? Nabi mana? Nabi Musa. Munajat dengan Allah Ta'ala Jabatur Sina. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal umat tak lama mana? Baru 40 hari lebih lah. Cembah habis lah. Bawa sembah Tuhan buat dah. Sembah apa? Sembah anak lembu. Anak lembu ni dia buat daripada mah. Sembah. Dan dia pula boleh bercakap. Inilah sifat manusia tuan-tuan. Apabila jauh dengan para ulama, maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang bercanggah dengan Allah Ta'ala. Buat Tuhan, tengok Tuhan. Ta'ala Allahu 'anil intiqalati wal harakati wal hululi wal akhtari wal jihati. Maha suci Allah Ta'ala daripada berpindah dan bergerak dan mengambil tempat dan bertempat yang tertentu pada suatu benua dan berpihak dengan pihak yang tertentu. Tidaklah bagi Allah Ta'ala berpindah ke sini ke sana. Laisa kamisli syai'un was-sami'ul basir. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Dan adapun Allah Ta'ala itu, kalau dinisbahkan di segi maknanya, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ar-Rahman ni Allah. Ar-Rahmanu 'ala al-arsy istawa. Di atas aras mustawa ni, kalau orang Wahabi kata Allah Ta'ala ni duduk atas kerusi. Dia lebih kurang makna dia macam tu. Maksud dia Allah Ta'ala ni duduk satu tempat, dia boleh tengok hamba dia buat. Itu pahaman kepada orang yang berpahaman Wahabi. Ada kitab Wahabi tuan-tuan kalau pergi Mekah. Kita seronok tuan-tuan. Yang peliknya orang kita ni. Anak kerja mana? Anak kerja Mekah. Syok tuan-tuan. Anak kerja mana? Anak kerja Madinah. Kita seronok tuan-tuan. Anak ngaji mana? Ngaji Riyadh. Bukan kita nak mengata, tapi itu hakikat yang berlaku. Contoh dia siapa? Mufti Oleh tuan-tuan, Mak Yahya. Tuan guru apa? Ustaz Mak Yahya. Anak dia ngaji mana? Tuan-tuan. Anak dia siapa? Anak dia Fatul Bahri. Jadi macam mana? Hantar kelang rokok keluar penghisap rokok, betul tak? Macam tu lah tuan-tuan. Hantar kelang rokok bukan keluar dia nak buat kerja lain, pasti dia buat benda hak rokok. Kalau keluar tempat dia benda hak yang tak elok, keluar tak elok, kita seronok. Tanya anak tuan ngenya, anak saya ngaji Mekah Ummul Qura. Tu dia. Kita seronok anak kita ngaji Mekah. Kita seronok anak kita ngaji Madinah. Itulah tempat-tempat orang Wahabi untuk memproses orang-orang Islam ni keluar ke tempat dia. Kita mengaji di Madinah tuan-tuan, kawan-kawan kita mengaji di Madinah, lama cerita dia. Duduk di sana, Arab Saudi bagi sebulan 1,000 rial. Dia bagi 1,000 rial. Tiap-tiap tahun dia bagi balik raya. Tapi dengan syarat bawa balik kitab dia. Bawa balik kitab dia, tolong edak kepada anak kampung hang. Kitab apa? Kitab terjemahan Indonesia. Balik pak baca kitab ni, pak baca kitab ni. Bacalah pak. Kita pun pak rasa banggalah anak ni boleh kitab banyak daripada Madinah, bagi kat kawan-kawan pula. Syok lah nak balik Madinah. Tengok baca, tengok dia bantai.
Hak nu bid'ah, hak ni bid'ah, hak nu bid'ah, semua bid'ah, tang dia tak bid'ah langsung. Tidak tuan-tuan. Itunya satu perkara yang kita kena fikirlah tuan-tuan. Kalau kita nak hantar anak kita mengaji, hantarlah kepada pengajian Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita hantar anak kita kelangnya Syiah, balik keluar jadi Syiah. Kalau hantar anak kita kelangnya Wahabi, balik jadi Wahabi. Tetapi tuan-tuan, kalau orang ada kekuatan besok mengaji pondok, duk pondok lama lah tuan-tuan, kita kata bila pergi mengaji sana insya-Allah terpelihara. Tetapi ada gak sikit nak panggil Wahabi tu ada juga. Tak boleh tauk buang. Sungguh tuan-tuan. Mengaji pondok pun mengaji. Kadang-kadang dulu cerita lama kawan kita balik daripada Madinah biasa duk pondok pondok lanai. Duk pondok lanai lama tuan-tuan, pergi ngaji di Madinah. Tak apalah, dapat ijazah apa semua. Tak apa, alhamdulillah. Bila balik kita ajak kawan kita, jom pergi baca Yasin. Yasin tu. Tak apa, hampir lah kot, aku rasa segan. Dia tak habaq kata dia tak mau. Hampir buat lah kot, tak apa, jom lah. Hampir dulu duk pondok habaq baca Yasin, tak pernah tolak. Jom. Yasin, jom. Balik Madinah, jom baca Yasin nak rumah balong. Hampir lah, nanti aku pergi ke belakang. Taubat tapi. Dia tapi tuan-tuan, sebab apa? Baca Yasin tak baca, Nabi tak nak baca Yasin. Tu dia. Hantar anak tengok tempat tuan-tuan, bagi ngaji hal elok-elok. Bila dia cerodong ke tempat tu, bila dia balik tuan-tuan, habis dia buat rosak, punah binasa habis. Kalau hak cerdik tu lagi habis, rosak habis orang masyarakat. La yahwihi makanun, tidak meliputi Allah Ta'ala akan itu oleh tempat. Wala yuhsihi zamanun, dan tidak menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Bukannya Allah Ta'ala itu ada dan tiada seketika dan ada seketika. Ada sedianya daripada awal hingga akhirnya, sehinggalah hari kiamat selama-lamanya. Kana qabla an yaqalaqal zamana al-makana wal ana ala ma alaihi kana. Artinya Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahawa ia menjadikan akan zaman dan tempat, dan Allah Ta'ala sekarang atasnya, iaitu ada ia sedia tiada berubah-ubah daripada sedianya. Maksud dia Tuhan awal, hak dulu pun mana dia Tuhan hak awal, hak sekarang pun hak tu jugalah, tak ada berubah-ubah. Tuhan yang sama. No? Tuhan yang sama. Kita ni mungkin berubah, mati ganti kawan ni. Mati kawan ni pula jadi kan. Kawan ni mati, kawan ni naik pula. Macam tu pula. Mati Tok Imam ni, naik Tok Imam lain pula. Tok Imam Tok Imam ni mati dah, naik Tok Imam baru pula. Menteri ni mati dah. Sebab apa? Sebab hadisun baru dia mati, ganti orang, berganti, bersilih ganti. Tapi bersilih ganti pun tuan-tuan, apabila jasanya ada, maka akan dijadi buah mulut orang. Betul tak? Satu orang lah kita kata jadi Tok Imam, bila kebaikan yang dia buat, mati pun orang akan cerita kebaikan yang dia buat. Sebab apa? Itu jasa yang baik. Tapi bila jahat, mati, aku bukan nak buruk nak cerita sebab arwah tapi tak percaya. Nampak? Hak jahat dia nak keluar juga. Sebab apa? Sebab benda hak jahat tu ada. Tak disitarkan. Tak disitar, maksud dia tak dilindungkan, terbuka, nyata kejahatan yang dia buat. Jadi kita doa dengan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menutupi keaiban kita. Man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu. Barang siapa menutupi keaiban saudaranya, maka Allah akan menutupi keaiban dirinya. Man satara uyubahu akhihi satarallahu uyubahu. Tutup aib kita, Allah Ta'ala akan, kita tutup aib orang, Allah Ta'ala akan tutup aib kita, apa yang berlaku. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, maka itu 20 sifat. Apa sebut? Sifat yang wajib bagi haknya Allah Ta'ala. Setengah daripadanya yang telah disebutkan oleh para ulama, terutamanya Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Musa Al-Maturidi, yang sebut dalam kitab mereka. Sampailah sekarang kita mengaji itu ilmu tauhid. Ini yang ada, tetapi sebenarnya lebih banyak daripada itu lagi. Wujud, pertamanya wujud artinya ada. Kedua, khidam artinya sedia. Ketiga, baqa artinya kekal.
Yang keempatnya mukhalafatul hawadis, artinya bersalah-salahan baginya Allah Ta'ala yang baharu. Kalau dalam kitab sebelah disebutkan wujud, artinya ada maknakan dengan tetap. Dalam kitab lain sebut, tuan-tuan, kitab tauhid. Wujud artinya ada. Ada dalam kitab sebut tetap. Ada wujud artinya disebutkan sebagai benar. Maka wajib bagi zat Allah Ta'ala yang tiada dikarenakan dengan sesuatu karenanya. Maka wujud itu di sisi Imam Fakhrul Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan ia ain yang mawjud dan bukan lain daripada ain mawjud. Maka atas qaul ini adalah wujud itu haliyah yang menepati antara ada dengan tiada. Jadi tuan-tuan, bukanlah yang dikatakan wujud itu ada ainnya. Ain benda hak nampak tu. Sebab kita dah kata tadi, laisa kamitsli syai'un was-sami'ul basir, tidaklah sesuatu boleh menyerupakan kepadanya zat Allah. Jadi baginya ada itu bukan ain benda tu ada. Ain tu benda hak nampak dengan mata, hak boleh lihat, boleh rasa dan pegang, itu dikatakan ain. Baginya Allah tidak ada ain yang boleh nampak dengan mata. Yang keduanya khidam, diibaratkan daripada menafikan ada permulaan yang sedia ada dengan kekalnya daripada awal hingga akhirnya. Tuhan yang dahulu itu kekal selama-lamanya. Kelima, khiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri ia dengan sendirinya. Berdirinya Allah Ta'ala dengan zatnya sendiri yang tidak ada ke kiri, ke kanan, di atas dan di bawah. Dan tidaklah berdiri itu dengan tertakluk di atas suatu tempat yang boleh diberdirinya. Kita kalau nak berdiri, kena ada tempat. Tempat dia atas kerusi, atas lantai, atas. Adakah orang nak berdiri gitu saja boleh tak? Tak ada. Melainkan hantu lah. Dia berdirikan kaki dia akan rapat ke bumi. Betul tak? Betul tak? Tak betul? Tak betul sebab tak bisa tengok. Kalau betul boleh habaq kan? Kalau bisa tengok, tuan-tuan mungkin kata betul. Hantu ni tuan-tuan, dia kaki dia kan rapat ke bumi. Dia tak ada kaki. Nampak macam ada kaki. Jubah pakai labuh kan? Jubah labuh tapi dia boleh berjalan gitu. Sebab apa? Sebab dia tak ada kaki. Sebab apa dia tak ada kaki? Sebab dia ain. Kan maksud dia, sebab dia jadikan daripada api. Sebab tu dia berjalan, dia boleh tembus lebih sampai sana. Dinding pun dia boleh pergi. Kita nampak, tengok dengan mata. Kaki ada tak? Kaki tak ada. Cuba pergi sepak tengok. Entah kata ada ke tak ada. Berani pergi lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, benda yang gaib ini tidak ada kaki melainkan jin Islam. Jin Islam dia ada kaki macam kita bila dia rupa kepada manusia. Begitu juga kan kepada para malaikat. Malaikat dia ada bentuk badan dia seperti mana macam manusia bila dirupakan kepada manusia. Contoh dia macam mana? Contoh dia seperti mana malaikat Jibril. Malaikat Jibril tuan-tuan dia rupa manusia. Rupa manusia siapa? Rupa manusia pada satu orang sahabat. Lupa dah tuan-tuan, sahabat yang rajin habaq pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, malaikat Jibril ni tuan-tuan dia akan rupa manusia. Badan dia Dihyatul Kalbi namanya, sahabat Rasulullah. Dihyatul Kalbi ni muka dia merah, bebek dia semua merah, cantik tuan-tuan. Dalam riwayat kalau perempuan tengok kepala berpaling sampai kalau kata dalam riwayat tu kalau kita boleh paling belakang pun nak tengok muka dia lagi. Segak nak Dihyatul Kalbi, bebek dia nak merah dan mukanya merah. Orang perempuan berkenan tengok, segak sungguh. Bukan kata orang perempuan tu segak kan. Orang lelaki pun segak macam tu pun dah. Jadi Dihyatul Kalbi ni tuan-tuan, bila malaikat Jibril nak turun, nanti dia akan rasa. Rasa macam mana? Rasa bergegak di badan dia. Gudu. Dia kata, sekejap malaikat Jibril nak main. Memang pun, malaikat Jibril akan rupa kepada muka Dihyatul Kalbi. Mukanya segak dan cantik, merah lagi. Jadi maknanya malaikat dia boleh rupa kepada rupa manusia. Ada kaki? Ada kaki. Tentera berkuda Rasulullah. Kan malaikat. Tentera kuda. Syaitan boleh rupa manusia tak? Boleh. Zaman siapa? Zaman Rasulullah. Ketika mana? Ketika mana zaman Abu Hurairah. Jaga apa? Jaga gedung. Jabat zakat. Jaga gedung makanan. Iaitu Baitul Mal. Jabat zakat lah kita kata. Baitul Mal tempat jabat zakat. Siapa yang mencuri? Syaitan mencuri. Syaitan apa? Jenis Afrit. Pakai jubah hitam semua. Pakai sorban. Berjubah bersorban mencuri.
Jawab zakat. Tu dia. Bila Abu Hurairah pegang, Abu Hurairah pegang dah hari kali yang ketiga lah. Dia kata, kalau hang tak mau bagi aku mai, hang baca ayat kursi dekat aku tak mai lah. Syaitan pula ajak cara mana nak bagi lari. Bukan orang kita kata, kita lah kena belajar kan nak bagi lari syaitan. Syaitan ajak pula Abu Hurairah. Kalau hang nak bagi aku lari, hang tolong baca ayat kursi. Itu dia tuan-tuan. Syaitan ajak macam mana nak baca ayat kursi pula. Bilanya pergi jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kata, itulah jin ifrit, yang berwarna hitam, yang berbulu, tapi dia pada rupa manusia. Dia pakai sorban jubah, tutup semua. Oh, setan pun pakai jubah sorban. Berhati-hati tuan-tuan. Bukan orang pakai sorban, jin pun pakai sorban. Allah tuan-tuan. Jadi makna dia nak abang di sini, rupa semua boleh dirupa apabila mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Melainkan yang rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang boleh menggambarkan kepada rupa Rasulullah. Tak boleh nak rupa-rupa Rasulullah. Tak ada siapa, tak ada mana-mana boleh rupa Rasulullah. Malaikat jin pun boleh rapai. Tuan mati dah. Tuan mati dah. Bila tuan mati dah, duk tengok dalam rumah dalam rumah duk ada lagi. Duk ada lagi rupa sebiji macam orang sekian. Rupa sebiji. Tak lari. Kadang-kadang nak percaya tak percaya pun rasa pelik tuan-tuan. Cerita ni benar. Sebenarnya memang cerita yang sebenar. Hak si tuan tu dah mati dah tuan-tuan. Tapi dalam rumah tu nampak tuan makan nasi, buka perayuk tengah malam. Fikir, pak aku ni mati dah, tapi perayuk duk nampak tu buka. Nampak bayangan tu. Nampak bayangan diri tu ada lagi. Sebab apa? Sebab dah belah. Bila dah belah, dia main hak belah lah. Kan orang dulu rajin belah hantu kaya. Belah hantu kaya banyak-banyak. Belah hantu kaya. Pergi mana pun dia ikut tuan-tuan. Tu orang dulu belah hantu kaya. Orang Cina belah pelesit. Orang jantan pula belah apa? Belah jin tanah. Macam-macam lah tuan-tuan. Tauhid tak mengaji? Mengaji tauhid pun perangai kutu pun ada. Kan tak ada tuan-tuan. Hak mengaji, hak perangai lagi teruk pun ada. Kita nak kata teruk, zaman Nabi hak teruk pun masuk dia di sini. Hak teruk ni puak munafik mengaji dengan Nabi, semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang munafik tuan-tuan, semayang belakang Nabi. Tapi habis semayang pergi jumpa Abu Sufyan, jumpa puak-puak musyrikin. Ni Rasulullah nak buat sini-sini, pergi report pula. Itu orang Islam tuan-tuan. Tapi kita bukan dah nak membezakan kejahatan, tetapi nak habaq hakikat di sini adanya kejahatan dan adanya kebaikan. Adanya syurga dan adanya neraka. Neraka masuk hak jahat, syurga masuk hak baik. Masuk hak syurga putak macam blender ayam hak blender tu lah. Berkeluar bulu masuk balik syurga. Macam tu lah londeh semuanya hak jahat tu. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya, dengan zatnya yang esa lagi kekal selama-lamanya. Keenam, wahdaniat artinya esa yang disebutkan tadi. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam, kuasa berkehendak mengetahui hidup. Sama', basar, kalam ini adalah sifat ma'nawiyah yang tertakluk kepada af'alullah. Segala perbuatan Allah tertakluk kepada perbuatan hambanya. Qudrat, iradat, qudrat artinya kuasa, tidak boleh bergerakkan sesuatu melainkan kuasanya Allah Ta'ala. Kuasanya Allah tidak samanya dengan manusia yang hadisun, yang akan mati. Yang ke-10 disebutkan hayat, artinya makam hidup. Hayatun artinya hidup. Hidup dengan mana? Hidupnya dengan zatnya. Kalau kepada manusia, hidup dengan mana? Hidup dengan bernyawa. Jadi kalau kita tak ada nafas tuan-tuan, maka kita akan mati. Ada satu orang tuan-tuan, satu orang ulama ahli sufi yang baru meninggal. Satu ulama daripada Syria yang bertarikat, apa saya tak ingat tuan-tuan. Sebelum dia dah meninggal dunia tuan-tuan, apabila dia dah meninggal dunia, doktor cek dia punya jantung dia. Bila tengok jantung dia, rupa-rupanya jantung dia dah tak berfungsi punya lama dah. Dah berbulan-bulan jantung dia tak bergerak. Bila doktor fikir balik, macam mana dia hidup ni, jantung
jantung dah berhenti lama pun boleh hidup. Ya tuan-tuan, maksudnya kalau satu orang itu dihidup dengan tidak jantung berjalan pun dia boleh hidup. Sebab apa? Yakin dengan kudratnya Allah Ta'ala. Jadi inilah satu cerita lagi tuan-tuan, disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Satu hari tuan-tuan, Imam Abdullah Al-Haddad dia pergi menunaikan haji. Pergi menunaikan haji ketika mana mengarang kitab Nasaih Adiniyah, kitab nasihat agama dan wasiat keimanan. Jadi bila dia tengah mengarang kitab tu tuan-tuan, terhenti seketika sebab pergi menunaikan haji. Bila pergi menunaikan haji tuan-tuan, dia pergi dengan beberapa anak murid dia. Anak murid dia ramai, anak Imam Haddad. Hebatnya Imam Haddad tuan-tuan pergi ziarah Nabi SAW. Bila pergi ziarah Rasulullah tuan-tuan, bila pergi ziarahnya Rasulullah, nak rapat dengan kubur Nabi tak boleh sebab orang ramai musim haji. Kamu musim haji orang ramai kan, orang queue, tolak nak pergi ziarah makam Rasulullah. Di Raudhah tu memang cukup kuat, ketat. Bila duduk kubur Nabi duduk jauh tuan-tuan, maka dia beri salam kat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Maka surah dalam kubur tadi menyatakan Waalaikumsalam ya waladi. Dia tuan-tuan, bila orang dengar surah bunyi dalam kubur, bilanya Imam Haddad bagi salam dekat datuk dia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Haddad ni turunan Nabi, Imam Al-Haddad Al-Haddad Sayyid Habib. Bila bagi salam dekat Rasulullah, Nabi SAW jawab salam, Waalaikumsalam ya waladi. Waalaikumsalam wahai cucu aku. Maka ketika tu tuan-tuan, dalam riwayat orang pakat cari siapa bagi salam tadi. Nabi jawab. Beralih tengok, oh Imam Haddad bagi salam, Nabi jawab, semua pakat dengar. Allah tuan-tuan, tu siapa? Tu para wali sampai hakikat dia macam tu. Kalau dengan akal kita tuan-tuan, kalau kita nak fikir, boleh tak tuan-tuan? Orang Wahabi wajiblah taubat lillah dah, kita kata memang tak percaya dah. Bagi salam kubur boleh jawab, tu memohon dah depa kata. Ni bagi kita yang berakal, yang mengaji dengan ilmu segalanya, boleh tak kita percaya bila pergi dekat kubur Nabi kita bagi salam, Nabi jawab? Ya, itulah perkara hakikatnya. Innal anbiya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al anbiya'u hayatu fi quburihim. Para nabi hidup di dalam kubur. Sebut siapa? Dalam kitab Imam As-Suyuti menyatakan al-anbiya hayatu fi quburihim. Para nabi hidup dalam kubur. Hidup yang macam mana? Itu hidup kehidupan hal yang Allah Ta'ala tentukan kepada mereka. Jadi bila Imam Haddad bagi salam, maka orang semua pandang tengok dia, kata Imam Haddad, Masya Allah hebatnya dia. Rupanya ulama besar. Bagi salam kat Rasulullah bagi jawab. Jadi cerita Imam Haddad ni tuan-tuan, apabila dia pergi haji dengan anak murid dia, bila pergi haji dengan anak murid dia, dia habaq dekat anak murid dia, hang ni lepas 40 hari mati. Ini dia tuan-tuan, baliklah. Jadi anak murid dia kata, Tok Guru aku melawak dengan aku kot. Hang ni balik haji cukup 40 hari hang mati. Tengok muka Tok Guru. Yalah, dia tengok tak apalah. Dia pun yakin memang betul dia akan mati. Dia pun pergi satu tempat, pindahlah tak duduk sekali, dia kata. Contoh di sini tempat Imam Haddad, belah gurun tu tempat asal dia balik tempat asal dia. Cukup hari yang ke-40, Imam Haddad kata, jom kita pergi ziarah kawan ni sekian yang kata dah mati. Pergi ziarah mati. Satu cerita. Yang kedua cerita. Nak mati dah tuan-tuan. Ni cerita dah dalam kitab Imam Haddad. Nak percaya tak percaya, itu hakikat para wali, boleh menyambungkan nyawa dan boleh memendekkan nyawa orang. Bila Allah Ta'ala makbul. Bila pergi ziarah satu orang nak manazak, nak mati tuan-tuan. Dan dia kata kat Imam Haddad, wahai Imam Haddad, berdoa dekat Tuhan bagi aku hidup sikit lagi. Imam Haddad kata apa? Ya Allah, hidup dia bagi seminggu. Hidup sihat balik. Dia tuan-tuan. Punyanya hebat. Minta doa, ya Allah bagi dia hidup seminggu. Dia pun hiduplah seminggu. Hidup, makan, minum macam biasalah. Tapi seronok lah bila orang nak mati, dia tahu ni syok lah, dia boleh beramal ibadat. Dia tak mampu macam kita lah, tak fikir ke dunia ke apa. Tak fikir benda-benda dunia dah, fikir akhirat dah. Cukup seminggu. Contoh dia, hari Jumaat ni Imam Haddad kata, Jumaat depan dia matilah.
Cukup seminggu tuan-tuan. Imam Haddad kata, jom kita pergi ziarah rumah Abdul Rahman. Pagi ni tak kira dia mati. Pergilah ziarah dia. Duduk tengah nazak, mengucap-ngucap, mati. Oh, sudah tuan-tuan. Boleh mengetahui orang yang akan mati dan boleh bagi umur tolong panjang pula. Sebab apa? Sebab itulah permintaan mereka itu kepada Allah. Bukan mereka yang minta, tapi Allah Ta'ala nak bagikan. Tapi tak berlakulah tempat kita yang macam tu tuan-tuan. No? Tak ada lah boleh bagi orang hidup semula. Nabi Isa AS ni boleh menghidupkan orang yang mati. Kaunuhu ta'ala khadiran, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, iaitu sifat ma'anawi dan ma'nawiyah, takluk kepada sifat ma'nawi dan ma'nawiyah. Kaunuhu ta'ala, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Kaunuhu ta'ala aliman, keadaan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui, maha mengetahui. Kaunuhu ta'ala hayyan, keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Kaunuhu ta'ala sami'an, keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Ke-19, kaunuhu ta'ala basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Kaunuhu ta'ala mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Adapun setengah daripada sifat-sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka 20 sifat, iaitu lawan segala sifat yang tersebut itu jua. Adapun sifat yang jaizun, yang diharuskan pada hak Allah itu, maka itu berbuat yang mungkin dan meninggalkan berbuat akan dia. Makna mungkin itu yakni harus diperbuatnya, mungkin makna dia harus diperbuat dan harus jadi diperbuat, tetapi sudah ada di dalam innama amru idza arada syai'an kun, innama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Sama ada nak buat ataupun tak buat, telah tertakluk dalam kunnya Allah, maka tiada wajib atasnya berbuat akan dia dan meninggalkan akan dia. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, setiap apa yang nak berlaku tadi, sama ada nak lambat lagi nak berlaku ataupun akan kemudian, semuanya itu berada di dalam kun fayakun. Kun ini disebutkan sebagai ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala tu dah tahu nak jadi apa, tak jadi apa. Kun ni bukan di dunia, kun di ketika mana alam arwah. Seorang ni nak mati, kun dah dijadikan. Seorang ni nak mati macam mana, seorang ni nak jadi macam mana, telah ada di kun. Kun maksud dia yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam alamul arwah. Buat macam mana lah, dia dah meninggal. Ya tuan-tuan, sama ada nak mati, ialah mati dalam keadaan ngeri ke, mati dalam keadaan apa sekalipun, semuanya telah dikunkan oleh Allah, telah dijadikan. Jadi makna dia tuan-tuan, kita nak habaq di sini, adanya Allah Ta'ala menjadikan dunia dan bumi ini tadi bukan dengan sesuatu kalau kita ni kita kata kita kena buat satu, kita kena fikir tuan-tuan, betul tak? Nak buat satu kena fikir ni. Tetapi Allah Ta'ala nak menjadikan langit dan bumi, apa segala itu adalah kun fayakun. Ada. Bila dah ada, Allah Ta'ala kun dikunkan, maka dah ada dah. Jadi tak perlulah kita memikirkan mana yang jadi dulu, apa yang jadi dulu. Semuanya itu adalah kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memanglah ada dalam kitab. Sebelum, saya tak ingat tuan-tuan, ada hari-hari dah. Hari Rabu ni Allah Ta'ala jadi apa, hari Jumaat Allah Ta'ala jadi apa, ada dalam kitab. Jadi langit, jadi bumi. Tapi itu tak penting bagi kita. Yang penting kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawja'ana min ibadaka salihin. Allahumma ijma'na ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan wa ala kulli hal. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من إقامة الصلاة. Betulkan saf, rapatkan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليك أيها الله. السلام علينا وعلى عبادك. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. ذلك إياك نعبد ونستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وبالله الذي لا تغيب له من شروق له الزورع. صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام عليك وعلى السلام حيانا ربنا بالسلام وألق الجنة دار السلام دار ربنا وتعالى الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولا تعذبنا من القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحسن علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وكفنا كل الجنة. اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حقيقة الدار العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة العروشه ومداد كلماته. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.